أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama-sama. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api. Di lehernya sejenis tadi dari tadi-tadi yang dipintal. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah, dikenali dengan suratul Masad ataupun surah Al-Lahab ataupun surah Tabbat. Ini nama pada surah ini. Surah yang mengisahkan cabaran yang dihadapi oleh Nabi SAW ketika di Makkah, termasuk surah Makkiyah. Mengisahkan penentangan daripada keluarga yang terdekat, iaitu Abu Lahab. Nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama Abu Lahab ni. Abu Lahab ni gelaran dia Abu Lahab. Bukan nama dia Abu Lahab, gelaran Abu Lahab. Abu Lahab ni ialah maknanya bako api neraka. Itu makna Lahab, gelaran yang diberi. Nama dia Abdul Uzza, seorang bangsawan, hartawan keluarga Nabi SAW. Menunjukkan bahawa hubungan keluarga tidak boleh menolong seseorang kalau tak beriman. Walaupun dia keluarga Nabi, rapat dengan Nabi, tak dapat hidayah. Dalam kitab-kitab sirah menyebut bahawa Abu Lahab ni seorang yang sangat bergembira ketika dilahirkan Nabi SAW, sehingga menghadiahkan seorang amah untuk menyusukan Nabi. Disebut dalam sirah. Sekadar gembira dengan lahir Nabi saja, tapi tak ikut Nabi. Begitulah maknanya mereka yang sambut maulud Nabi je. Sambut maulud Nabi, sambut hari lahir Nabi, hari beranak Nabi. Lepas tu lawan Nabi macam Abu Lahab ni lah. Cuba macam Abu Lahab ni. Sangat besar makna dan hikmat surah ni, kita kena faham. Jangan sambut hari lahir Nabi saja, atau berbangga dengan keturunan Nabi. Ada orang tu bangga dia ni anak beranak Nabi, ahli baik, keturunan Nabi, tapi tak ikut Nabi, perangai macam Abu Jahal juga. Tak jadi apa. Yang pentingnya ikut Nabi, setia dengan Nabi SAW. Itu yang penting. Tak jadi apa kalau tak dapat hidayah. Di sinilah disuruh ihdinas siratal mustaqim, tundukkanlah kami jalan yang betul wahai Tuhan. Sebab nuzul ayat ini diriwayatkan oleh para ulama tafsir, apabila Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi berdakwah secara terbuka. Ini riwayat Ibn Abbas. Riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bila Allah menurunkan wa andir ashiratakal aqrabin, berilah amaran kepada keluarga-keluargamu yang hampir. Walaupun mu diutuskan untuk seluruh manusia di seluruh dunia, tapi mu kena selamatkan anak beranakmu dulu, selamatkan keluargamu dengan Islam. Lalu Nabi naik di atas bukit Safa dan berseru, ya Bani Fihr, ya Bani Adi,
wahai keluarga Fihir, wahai keluarga Ali, mereka adalah merupakan kabilah-kabilah yang besar di Makkahul Mukarramah. Mereka berkumpul semuanya dekat Bukit Safa, termasuklah Abu Lahab ada sama. Lalu Nabi bersabda, mereka tanya Nabi, ma wara'ak, ada apa ni? Ada apa ni? Mereka tanya Nabi, yang panggil-panggil ni ada apa? Memang mereka sangat menghormati Nabi SAW. Lalu Nabi kata, apa pandangan kamu kalau aku beritahu kepada kamu ada kuda, pasukan berkuda di sebalik bukit Mekah ni yang datang untuk memerangi kamu? Adakah kamu percaya? Ada tentera di belakang bukit ini nak mari serang Mekah ni, mu percaya ke tak? Mereka kata, ya kami percaya, mu tak pernah bohong, mu tak pernah bohong, tak pernah pelawak wahai Muhammad, takkanlah kami tak percaya. Lalu Nabi berkata, fa inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid, aku memberi peringatan kepada kamu, kamu akan menghadapi azab Allah yang sangat dahsyat pada hari kiamat. Lalu Abu Lahab, orang yang pertama bercakap, tabbalaka ya Muhammad sa'iral yawm alihadha jama'tana, celakamu wahai Muhammad, celaka sepanjang hayatmu, mu panggil kami kumpul ramai-ramai ni kerana ni je, nak beritahu benda macam ni. Lalu Allah menurunkan ayat tabbat yada Abi Lahab. Ini mengikut satu riwayat, mengikut riwayat Tariq Al-Muharibi menceritakan kisah, sedang kami berada di pasar, dia ni bukan orang Mekah, kami pergi di Mekah, pergi di pasar, kami melihat seorang pemuda itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, qulu la ilaha illallah tuflihu, katalah la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, kamu selamat dunia dan akhirat. Tiba-tiba saya melihat di belakang dia ada seorang lelaki yang melontar kaki dia, pekon dengan batu sehingga berdarah kaki dia, dan berkata, ya ayuhan nas innahu kazzabun fala tusaddiquh, wahai orang ramai, jangan percaya dia ni pembohong, jangan percaya ke dia. Lalu kata Tariq Al-Muharibi, aku tanya orang, siapa dia ni? Orang kata tu Muhammad. Orang muda ni Muhammad yang dia beritahu dia ni Nabi. Hak pekong dia tu Abu Lahab, saudara dia sendiri, saudara dia. Ini kerja Abu Lahab. Dua riwayat ini menunjukkan bagaimana jahatnya Abu Lahab, saudara Nabi ini. Maka Allah menurunkan surah yang khusus mengutuk orang yang menentang Islam, walaupun dia saudara Nabi. Tak ada apa saudara Nabi pun lawan Allah, lawan Nabi, tak ada apa. Surah yang sangat dahsyat, tabbat yada Abi Lahab, binasa. Tabbatnya makna binasa, celaka, itu makna tabbat. Binasa, celaka kedua tangan Abu Lahab. Dua-dua tangan ni dua anggota yang penting kepada Abu Lahab. Watab, dan binasalah dia. Kalangan tafsir mengatakan tabbat yang pertama tu adalah doa Allah membinasakan Abu Lahab. Yang pertama tu doa. Watab yang kedua tu memberitahu memang Allah memakbulkan doa itu, membinasakan Abu Lahab. Yang pertama tu doa, yang kedua khabar bahawa Abu Lahab dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, harta dia dan segala usaha dia tidak boleh membuat apa-apa. Segala harta dia yang digunakan untuk lawan Islam, untuk lawan Nabi SAW, tak boleh buat apa-apa.
segala usaha dia gagal, bahkan kebajikan dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Segala amal kebajikan dia, walaupun amal kebajikan yang dibuat tu di Mekah, dia Mekah buat amal kebajikan, tapi kerana lawan Nabi, amal kebajikan ditolak oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak terima, walaupun amal tu di Mekah. Disebut kalau semayang jemaah di Mekah ni 100,000 semayang di masjid lain, itu semayang. Kalau lawan Islam di Mekah juga, maka kali ganda juga. Saya naran zatal lahab, akan menyalalah api yang mempunyai nyalaan yang kuat, nyalaan yang dahsyat, yang membinasakan, yang membakarnya, dan dia tak boleh nak buat apa-apa. Allah Ta'ala nyalakan. Wa maratuhu hammalatul hatab, dan isterinya membawa kayu api. Ulama mengatakan isteri dia tukang bawa kayu, bukan kayu api, kayu yang ada duri. Kerja dia tahu jalan mana Nabi lalu. Dia letak kayu duri ni tempat Nabi lalu untuk mengganggu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi jidiha hablun min masad, dan dia bawa kayu api ni dengan tali. Dengan tali yang ikat kayu yang berduri ni untuk memikul kayu sebanyak-banyaknya yang boleh dia bawa untuk mengganggu perjalanan Nabi SAW. Maka Abu Lahab dan isteri kedua-duanya dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Dibinasakan di dunia, dibinasakan di hari akhirat. Kebetulan para ulama meriwayatkan bahawa Abu Lahab mempunyai 3 orang anak, Utbah, Mu'attab dan Utaibah. Utbah dengan Mu'attab masuk Islam pada hari pembukaan Mekah, menyaksikan perang Hunain dan perang Taif bersama dengan Nabi SAW. Utaibah tidak masuk Islam, di mana putri Nabi Ummu Kulsum binti Rasulullah jadi isteri pada Utaibah, dan Ruqayyah jadi isteri pada Utbah. Jadi dapat 2 orang anak Nabi kahwin dengan dia, besar dengan Nabi pula. Sebab begitu Abu Lahab ni sayang ke Nabi, tiba-tiba lawan Nabi. Bila Allah menurunkan surah ni, surah yang mengutuk dia, maka Abu Lahab suruh anak-anak dia ni cerah anak-anak Nabi ni. Suruh anak-anak dia cerah anak-anak Nabi, maka kedua-duanya menceraikan anak Nabi, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak yang tak masuk Islam ni nama Utaibah. Utaibah ni sentiasa mengiringi ayah dia, ikut ayah dia, dan pernah dia mengatakan dia nak pergi ke Syam, dia nyanyi ke Nabi, dia tak percaya kepada Nabi, tak apa-apa, selamat dia tak percaya ke Nabi ni. Dia buat hina Nabi. Sudahlah, dua-dua anak tu cerah anak Nabi pula, dan Nabi berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabi, ya Allah, ya Tuhanku, binasakanlah Utaibah ni dengan anjing daripada anjing-anjingmu. Dia pergi berniaga di Syam, tidur tengah dah, saat dia tidur lik kanan lik kiri dia, anjing mai kekah dia. Satu riwayat dia singa mai tangkap dia, dibinasakan oleh Allah. Abu Lahab pula pada masa perang Badar, dia dihinggapi penyakit yang luar biasa mengenai diri dia. Seorang tak dia nak dekat, bau busuk penyakit ni. Bila dia mati, orang tak dekat mayat dia sampai 3 hari. Mayat dia nak urus jenayah dia ni pakai heret, gali lubang, capok dalam lubang, nak kamu pakai pekong batu daripada jauh. Allah Ta'ala laknat sebab begitu di dunia sampai ke akhirat. Isteri dia pula
menunjukkan penentangan yang sangat keras terhadap Nabi SAW. Bila dengar Quran mengutuk dia, isteri kata aku nak pukul Muhammad, bawa batu nak hentam Nabi. Quran Nabi duduk Sayyidina Abu Bakar ada sama dengan Nabi, mari dia Ummu Jamil nama isteri dia. Ummu Jamil adik-beradik Abu Sufyan. Dia tanya Abu Bakar, Muhammad ada tak? Pada Nabi ada cokoh itu. Muhammad ada tak ada? Aku nak tang dia. Bakar pun senyap. Lepas tu dia pun lagi. Abu Bakar kata, kalau dia Rasulullah ada, kata Nabi, Allah Ta'ala tutup mata, dia tak nampak aku. Dia tak nampak Nabi. Tuhan lindungkan mata dia pada Nabi SAW. Tak nampak. Allah Ta'ala selamatkan dia supaya Nabi tidak dihina oleh seorang perempuan, di mana suami isteri ini dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dibaca ayatnya sehingga hari kiamat. Sampai hari kiamat orang baca ayat ini. Selagi ada Quran orang baca. Di sinilah padahnya seseorang yang lawan Islam, yang menentang Islam ni dilaknat sehingga siapa mati pun dilaknat oleh orang. Wallahu a'lam.